Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi bernafas pada hari ini. Dapat bertemu siaran kita pada setiap pagi, pukul 6.25 pagi. Tapi macam biasalah saya beritahu, saya akan masuk awal sikit mengikut jam saya. 2-3 minit awal. Jadi 2-3 minit awal ni sebagai persediaan. Tetapi walaupun persediaan, bolehlah saya sampaikan 1, 2, 3 perkara yang ringkas. Baik, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Jadi pada awal, sebelum Ramadan itu hari, saya ada bagi tazkirah, bagi motivasi dengan tajuk apa ni, bukan sekadar Ramadan. Menceritakan pengalaman kami berada di bulan Ramadan di Madinah. Selama 3 tahun duduk di sana. Jadi Alhamdulillah macam-macam yang dapat kita pelajari. Tetapi hari ini saya nak cerita juga pengalaman pertama kali berada di luar negara pada bulan Ramadan. Pada tahun 93 ya, saya melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana ke United Kingdom di University Dundee, Scotland. Jadi saya, isteri saya dan anak pertama saya yang masa tu baru umur berapa tahun dah, 3 tahun gitu. Dan juga Azrai, anak nombor 2. Dan pada bulan Ramadan, saya seronok pergi ke pusat Islam dia di Dundee tersebut. Pusat Islam ni dikuasai, dikontrol oleh orang-orang Pakistan lah. Kebanyakan di UK orang Pakistan lah yang menjaga masjid dan sebagainya. Mereka ni datang berada di dalam zaman dulu lagi lah. Jadi tempat-tempat tu memang dipenuhi. Jadi kalau ada orang Pakistan, adalah barang halal. Itu yang seronoknya. Tetapi saya seronoknya pergi bulan Ramadan ni berbuka puasa di masjid, di surau, di pusat Islam dia. Kerana apa? Makan dia tu. Dia hampa syafrah. Yang pertama sekali kita berbuka dengan buah tamal lah, orange lah, apa semua. Dicampak-campak macam tu je. Nampak macam kasar je. Tapi that is the life. Dia punya cara kehidupan tu dia. Dia tak adalah susun angkat macam tu. Kalau buah-buah tu dia, nak ambil. Tengok kita makan banyak. Budak lagi masa tu. Budak muda, orang muda lagi. Orang tua-tua yang sebelah tu tengok kita dah habis makanan kita kat depan. Dicampakkan dia punya. Macam tu. Kita pun kadang-kadang sambut macam tu. Allahu Akbar. Dan lepas tu kita akan solat. Lepas solat, heavy. Makan berat. Nasi biryani dia lah. Nasi biryani dia, sedap. Jadi menyebabkan saya tertarik untuk pergi tiap-tiap hari. Tapi isteri saya kata kat saya, Roza kata kat saya, awak ni asyik-asyik berbuka di masjid, asyik-asyik pergi ni. Berbukalah kat rumah dengan anak-anak sekali dengan saya. Tu, ialah pada masa tu saya pun tak faham juga kan nak cerita kat bini kita ni. Sebab tujuan kita pergi tu kerana berbuka sedap kat masjid. Itu je. Dan saya pun tak jawab lah. Dah bini kata macam tu, saya pun okey lah. Malas nak bergaduh lah. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi ke masjid. Tetapi isu dia yang sebenarnya bukan soal makan tu. Sekarang ni, macam contoh sekarang ni, bukan soal makan. Sedap tak sedap, itu soal kedua. Tetapi yang sebenarnya kita tak nak tinggal solat berjemaah di masjid. Kalau kita boleh berbuka di rumah, lepas tu boleh pergi ke surau, boleh pergi ke masjid yang dekat dengan kita, tak ada masalah. Tetapi kebanyakannya bila dah kita berbuka di rumah, makan tu berat sangat dan kemudian melengah-lengah. Tak sempatlah untuk pergi ke surau, untuk ke masjid. Pergi untuk isyak, untuk tarawih. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Berat tu amaran tu. Jadi untuk anak lelaki, untuk orang lelaki, pergilah ke masjid. Perempuan tak apa. Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Nampak tak option wanita dengan lelaki berbeza? Di situlah indahnya Islam. Jadi itu zaman muda. Bila makin tua ni, ya Allah, bila kita belajar sikit, dapat ilmu sikit, maka kita tahulah kepentingan solat berjemaah tersebut. Jadi pernah satu ketika saya di Johor, saya nak mengajar anak-anak saya ni pergi ke masjid. Jom kita berbuka di masjid. Kita pergi masjid ni. Mula-mula anak-anak saya semua tak nak. Dia suka berbuka di rumah.
Jadi pergi ke satu surau, isteri saya, Roza, dia akan buatlah makanan apa semua tu untuk berkongsi dengan orang apa keliling. Walaupun dah ada dia punya apa ni makanan dekat masjid tu. Jadi hari ni kita pergi ke surau ni, ke masjid ni. Besok kita pergi ke surau ni yang di sekitar Bandar Segamat tu. Dan akhirnya anak saya kata, "Ayah, hari ni kita nak pergi mana ya?" Nampak? Kita memberi keseronokan kepada dia tu dengan secara tidak langsung. Tapi makin dah besar, saya ceritalah anak lelaki, "Awak tak boleh kat rumah. Awak kena pergi semayang ke surau, kena pergi ke masjid." Sebab itu memang saya tekankan sangat solat berjemaah ni. Kalau kita daripada kecil tak diajar, macam saya lah. Kecil tak diajar. Tetapi alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, saya sangat bersyukur. Yang itu boleh menangis kalau menceritakan keadaan masa lampau dengan masa sekarang. Apa yang kita nak dalam hidup kita. Baik, COVID-19 contohnya. Mula-mula dulu ramai sangat duduk bercakap kata masjid tak boleh pergi, surau tak boleh pergi, buat solat berjemaah di rumah. Sekarang kita tanya, selepas sebulan lebih ni, apa perubahan yang berlaku? Kita dah jadi biasa. Kadang-kadang kita melengah-lengahkan, kita buat dek je. Anak-anak perempuan pun lambat semayang. Ini yang kita kena jaga. Baik, dah pukul 6.25. Tajuk hari ini kita teruskan ya, berdasarkan pada buku Beri 2 Minit ini. Ini apa ni Ramadan ke-7. Jadi tajuk saya bab 6 daripada Beri 2 Minit. Hari ini sekejap je. Tajuk dia derma harta. Kenapa saya tulis dalam ni tajuk derma harta? Pasal apa tak tulis derma saja? Sebab mudah je. Orang baik macam mana pun, orang yang semayang tak tinggal pun, kalaulah bab derma harta ni, payah betul. Dia boleh derma tenaga, dia boleh derma yang lain-lain, tapi kalau kena keluar duit sikit, yang tu payah. Itu payah. Ini saya tahulah dalam kehidupan kita ni kita berjumpa macam-macam ramai orang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa ya dalam surah Al-Imran ayat 134. Dia kata apa? Dia kata iaitu orang yang menafkahkan, mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Mereka ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah ahli syurga. Kita dah sambung kan ayat 2-3 hari yang lepas pun ayat yang sama ni Al-Imran 134. Berbuat baiklah. Yang ini mendermakan sebahagian daripada harta dia semasa senang dan semasa susah. Okey. Ada orang katalah, tenaga pun harta juga. Okeylah kalau you fikir macam tu tak apalah. Tapi yang saya nak khususkan harta yang bentuk yang kita tahulah. Okey. Masya-Allah, subhanallah. Saya pernah lah. Minta maaf ya, saya cerita ini motivasi je. Semasa saya duduk di Madinah, saya tengok budak-budak anak-anak orang Malaysia. Bukannya ramai pun, ada 6-7 keluarga je, budak-budak kecil apa semua, tapi nak belajar fardu ain apa semua, payah kat sana. Nama je Madinah. Kan? Payah. Jadi saya berharaplah budak-budak ataupun bijak pandai di sana tu buat kelas ke. Bukan kita tak nak bayar, kita bayar lah. Bukan tak bayar, tapi mesti ada inisiatif tersebut. Tunggu, tak ada orang nak buat. Yalah, mungkin bayaran dia tu mungkin tak setimpal lah bagi dia orang. Banyak benda lain lagi yang boleh dibuat. Jadi saya dengan Roza ambil inisiatif. Tiap hari Sabtu, siapa sini budak-budak kita nak belajar fardu ain. Allah nak belajar budak 6 tahun, 7 tahun, ambil buku, ambil kitab sikit, tengok ajar jelah cara semua yang mudah-mudah yang asas tersebut. Jadi ada daripada Yambuk pun ada datang tiap-tiap Sabtu, tapi dia ada datang tu pun okeylah. Sebab apa? Dia boleh pergi ke Masjid Nabawi. Dia hantar ke rumah kami. Dia pergi keluarga, ibu bapa pergi ke Masjid Nabawi. Jadi saya kata pada dia orang, kata you all datang, jangan makan tau. Nanti Puan Roza akan siapkan makanan. Kata datang pagi, makan dulu. Lepas tu, saya akan mengajar dulu 1 jam. Roza masuk dapur lagi, masak lagi. Pasal apa? Tengah hari nanti, kami beritahu kepada ibu bapa tadi yang hantar anak tadi. Bukan ramai pun. Dan kami kata, nanti ambil anak nanti, naik rumah dulu. Kita makan tengah hari dulu. Dan Roza, dia akan masak-masak. Okey, betul lah. Memang cukup lengkap lah dia masak. Memang nature dia suka masak macam tu. Baik. Saya tulis lah dalam Facebook. Tunjuklah gambar-gambar budak-budak ni tengah makan seronok. Dia boleh minta, dia panggil Roza ni, Mama semua. Mama, besok boleh tak buat ni? Mama, boleh tak buat ni?
Budak-budak semua dah rasa macam mak dia sendiri dah. Jadi saya tulislah cerita tu. Ada orang tulis kat dalam Facebook saya, dia kata apa? Alah bolehlah Prof macam tu. Gaji profesor berapa? Apa ni patut royalty buku banyak, dia kata. Kita tak mampu nak buat macam tu. Saya pun kata lah. Sebab saya kenal kawan kami juga kan. Saya berkata, pasal apa mu kira duit aku? Mari sini aku baca ayat satu kata. Terjemahan dalam surah apa ni Al-Imran ya. Kita tengok apa yang Allah kata. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah kata apa dalam surah Al-Imran ayat 92. Terjemahan dia saya baca. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna. Tahap yang tertinggi, grade A+, dalam melakukan kebajikan sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu derma, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dia tak kata berapa jumlah, dia tak kata engkau kaya banyak mana, engkau kata dermalah sesuatu benda yang engkau sayang. Ada setengah orang dia boleh derma RM1, okeylah tu. Akaun saya tiap-tiap hari ada orang masukkan RM5. Tiap-tiap hari dia kata apa Prof? Saya mampu bagi RM5 untuk kerja-kerja amal, Prof. Saya tak minta. Tetapi ada orang yang dia kata dia ada banyak tu nak bagi. Masya Allah, subhanallah. Dan ada satu cerita lah. Kita janganlah duk kira duit apa semua. Kalau kita kira duit kan, memang tak pernah cukup. Manusia ini bersifat bakhil dan kedekut. Apa yang dia ada dalam diri dia ni tak pernah cukup. Nak bagi ke orang, nak buat sedekah, nak buat apa. Payah. Tuan-tuan, tapi saya berjumpa dengan kawan-kawan yang kenalan selepas dalam melakukan usaha-usaha dakwah ini. Ramai orang. Ada satu di Brunei. Dia boleh siap hantar WhatsApp dekat saya. Dia kata apa? Prof, apa lagi yang boleh kami bantu? Masya Allah. Kalau saya ada nak ambil kepentingan, boleh banyak ni projek ni. Saya kata apa? Tak ada. Buat masa sekarang tak ada. InsyaAllah. Kalau ada saya beritahulah. Sebab dia orang seronok nak bersedekah. Sebab dia dah rasa nikmat bersedekah tadi. Dia rasa nikmat yang tahap yang tertinggi lah bagi saya. Ada satu lagi. Sebelum kita berhenti. Saya tengok selalu dalam Facebook ni. Allah dia duk cerita tentang makanan. Banyak mewah-mewah. Makan udang galah. Makan ketam besar. Dan Masya Allah subhanallah. Tiba-tiba dia hantar pada saya. Prof, boleh tak saya nak donate ni 5-6 ribu ni? Dia kata. Tolong bagi pada masjid surau, masak mewah-mewah sebagaimana yang saya makan. Sebab apa? Masa saya kecil dulu, nenek saya susah. Sekarang saya dapat rasa makan benda yang sedap-sedap ni. Saya nak orang makan sebagaimana yang saya makan ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Dah, masa dah sampai 5 minit. Minta maaf ya, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita berjumpa lagi besok pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.